Presiden Trump pada hari Sabtu membatalkan lawatan delegasi Amerika ke Islamabad untuk berbincang dengan Iran. Dan di tanah air, ketegangan ditunjukkan dengan cara yang berbeza apabila seorang lelaki bersenjata mencetuskan panik keselamatan, menyebabkan majlis makan malam wartawan Rumah Putih menjadi huru-hara. Trump kemudian menambah, "Ini tidak akan menghalang saya daripada memenangi perang di Iran." Semua ini dan banyak lagi dalam Jerusalem Initiative hari ini. Selamat kembali ke Jerusalem Initiative di JNS TV. Josh Hasten di sini bersama Alex Trayman dengan berita tergempar. Satu cubaan pembunuhan yang berpotensi menyasarkan Presiden Donald Trump. Tembakan kedengaran di Majelis Makan Malam Wartawan Rumah Putih di Washington DC pada malam Sabtu. Seorang suspek berumur 31 tahun telah ditahan. Cole Thomas Allen nampaknya seorang guru dari California. Perdana Menteri Netanyahu memberi respon di X. "Sarah dan saya terkejut dengan cubaan pembunuhan terhadap Presiden Trump malam tadi. Alex, kita belum mempunyai semua maklumat sekarang." Perdana Menteri Negara Israel berkata, "Tidak syak lagi ini adalah cubaan pembunuhan yang menyasarkan Presiden Trump." Oh, nampaknya memang ia adalah cubaan pembunuhan. Presiden Trump telah dikejarkan keluar dari Hilton di Washington DC. Ia adalah tempat yang sama di mana Presiden Reagan telah ditembak dalam cubaan pembunuhan pada tahun 1981. Beliau kembali ke Rumah Putih. Adegan yang luar biasa. Anda melihat Presiden Amerika Syarikat dan ahli-ahli pentadbirannya yang lain termasuk Kash Patel serta yang lain. Anda berada di sidang media di bilik taklimat Rumah Putih di mana terdapat wartawan yang memakai tuxedo dan gaun malam mereka. Presiden bercakap tentang bagaimana beliau telah dibawa keluar secara tergesa-gesa dan beliau berharap untuk mencuba sekali lagi menghadiri majlis makan malam koresponden ini. Anda tahu ini adalah majlis makan malam di mana biasanya Presiden akan berjenaka menyindir. Media sudah beberapa tahun tidak hadir, tetapi nampaknya beliau telah pergi. Beliau bersedia untuk mengusik media yang saya rasa memang layak diterima oleh media selepas mereka terus-menerus cuba mencemarkan nama baik beliau di halaman mereka. Jadi beliau akan mengusik mereka. Beliau berkata, mungkin pada kali seterusnya mereka buat majlis ini, beliau mungkin akan jadi sedikit lebih baik daripada apa yang beliau rancang sebelum ini. Dan beliau juga menegaskan inilah sebabnya mengapa Rumah Putih perlu mempunyai sebuah dewan banquet. Kerana Anda tidak boleh menjamin keselamatan tempat-tempat seperti ini untuk Presiden Amerika Syarikat. Saya teringat tentang Perdana Menteri Negara Israel. Saya telah banyak kali mengembara bersama beliau. Jumlah keselamatan dan logistik yang diperlukan setiap kali Perdana Menteri bergerak dari satu tempat ke tempat lain adalah sangat besar. Maksud saya cara Perdana Menteri atau Presiden Amerika Syarikat dibawa masuk melalui bahagian bawah hotel-hotel ini kerana mereka tidak boleh melalui laluan biasa. Anda tahu, mereka sentiasa menaiki kenderaan kalis peluru. Mereka pun tak boleh keluar dari kenderaan tanpa kemah mengelilingi kenderaan itu, supaya penembak tepat tak boleh dapat sasaran jelas atau tahu di mana Perdana Menteri atau Presiden Amerika Syarikat berada. Sebenarnya, saya rasa hidup sebagai Presiden atau Perdana Menteri Negara Israel sangat teruk dari segi tahap keselamatan yang diperlukan. Seseorang pun tak boleh pergi ke kedai untuk beli susu. Mereka terpaksa hidup dengan perlindungan dan keselamatan yang sepenuhnya. Sebab sentiasa ada orang gila macam ni yang cuba lakukan perbuatan macam ni, makin lama makin ramai. Jadi seperti yang kita lihat, masyarakat semakin lama semakin marah. Dalam satu cara, ia dipengaruhi oleh media, tapi ia juga dipengaruhi oleh permainan video yang ganas. Ia juga dipengaruhi oleh ubat kemurungan dan ubat kegelisahan. Media sosial sudah pasti. Malah, cara orang berhubung dengan orang lain dan kekurangan EQ dalam masyarakat, kecerdasan emosi, serta akses kepada senjata api. Maksud saya, orang ramai, terutamanya di Amerika Syarikat, mempunyai akses yang jauh lebih mudah kepada senapang serbu berbanding di Israel. Di sana, Anda tidak begitu mudah mendapat akses. Jadi Anda tahu, memang sangat malang. Seperti yang Anda sebutkan sebelum rancangan tadi, nampaknya Trump, Anda tahu, dia seperti ada 9 nyawa. Dia kata sebab dia jadi sasaran adalah kerana dia berkesan dan banyak perkara yang dia telah capai. Jadi Anda tahu, nasib baiklah Trump tidak apa-apa. Kami berdoa untuk kejayaan beliau di sini di Israel. Saya pasti lebih ramai orang berdoa untuk kesihatan dan kejayaan Trump di Israel berbanding di mana-mana negara lain di dunia. Tiada keraguan tentang itu. Anda lihat media Israel pagi ini, soalan besar adalah adakah penembak ini bertindak akibat daripada dasar Trump, khususnya yang berkaitan dengan perang di Timur Tengah dan Iran. Saya rasa kita belum ada jawapan untuk soalan itu pada ketika ini. Presiden berkata bahawa beliau tidak fikir ia ada kaitan dengan Iran. Kaitan dengan perang Iran,
Ini mungkin hanya pendapat O kepada Wolf, tetapi saya pasti lebih banyak maklumat akan didedahkan dalam minggu-minggu akan datang. Penyerang itu telah ditahan hidup-hidup. Dia telah dineutralkan, cedera, tetapi masih hidup. Dia akan didakwa pada hari Isnin menurut Jeanine Pirro yang saya percaya merupakan pendakwa bertindak di Washington DC. Dan Anda tahu, kita akan mengetahui lebih banyak maklumat dalam beberapa hari akan datang. Jadi Alex, mari kita terus beralih ke Iran. Sebelum cobaan pembunuhan di sana, Presiden Trump membatalkan pertemuan dengan pegawai Iran di Pakistan. Trump pada hari Sabtu berkata beliau membatalkan perjalanan ke Islamabad berkaitan dengan rundingan itu. Dia memberitahu Jared Kushner supaya tinggal di rumah, Steve Witkoff juga supaya tinggal di rumah. Saya tidak pasti sama ada JD Vance juga sepatutnya terbang ke sana, tetapi mari kita lihat video ini. Anda mungkin sudah dengar bahwa kami membatalkan perjalanan itu. Kami mempunyai semua kelebihan. Kami tidak akan menghabiskan 15 jam dalam kapal terbang setiap masa berulang-alik hanya untuk memberikan dokumen yang tidak cukup baik. Jadi, kami akan berurusan melalui telefon dan mereka boleh menghubungi kami bila-bila masa yang mereka mahu. Saya akan berurusan dengan sesiapa saja yang mengendalikan perkara ini. Mereka tidak tahu. Mereka sedang bergaduh sesama sendiri. Pertelingkahan dalaman yang sangat hebat ini. Mereka mungkin sedang berebut untuk menjadi pemimpin. Jadi Alex, saya rasa persoalan besar sekarang ialah status gencatan senjata. Presiden Trump pada pertengahan minggu lepas berkata bahawa gencatan senjata akan dilanjutkan untuk membolehkan rundingan ini diadakan. Namun, rundingan itu tidak berlaku. Anda tahu, saya asyik memeriksa telefon saya. Saya terus cuba mendengar bunyi amaran untuk melihat sama ada Iran akan sekali lagi cuba menyerang Israel jika sebenarnya AS memutuskan untuk kembali berperang dengan Iran. Apakah status situasi sekarang? Kami agak dalam keadaan tidak menentu sekarang. Sudah tentu, nampaknya jelas bahawa apa sahaja dokumen yang diberikan kepada Amerika Syarikat adalah dokumen berhaluan keras yang tidak memenuhi sebarang kompromi yang diharapkan oleh Amerika Syarikat. Presiden Trump membatalkan perjalanan Witkoff dan Kushner ke Islamabad. Ia adalah perjalanan yang jauh. Ia mengambil masa kira-kira 18 jam untuk ke sana. Dan saya rasa apa yang dikatakan oleh Presiden Trump dalam komen ini, beliau bercakap tentang perpecahan di sini, bahawa anda sedang melihat perpecahan yang teruk di dalam rejim itu. Dan dilaporkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya 3 puak utama yang berbeza. Puak nombor 1 adalah golongan Ayatollah, betul? Dan masih ada laporan mengenai Mojtaba Khamenei, anak kepada Ali Khamenei, pemimpin tertinggi. Dia telah dinobatkan sebagai pemimpin tertinggi, tetapi tiada siapa yang pernah melihatnya. Kabar angin terus tersebar bahawa dia sama ada cedera parah, mungkin kehilangan kaki, kecederaan pada muka, atau ada juga yang mengatakan dia sudah meninggal dunia. Tiada pengesahan visual tentang dia masih hidup atau sedar. Jadi di satu pihak, anda ada para ayatollah yang merupakan fanatik agama dan mereka percaya bahawa dengan mencetuskan satu konflik besar dengan komuniti antarabangsa, mereka sebenarnya boleh membawa kepulangan Mahdi mereka, Imam ke-12. Jadi mereka ini adalah golongan agama garis keras. Kemudian di pihak satu lagi, anda ada sayap tentera, anda ada IRGC, di mana mereka lah yang sedang berebut kuasa. Sekarang mereka yang memegang senjata, betul? Mereka lah yang menguatkuasakan sekatan jalan raya, menghalang rakyat Iran daripada bangkit melakukan protes. Dan di pihak satu lagi, anda ada ahli politik seperti Presiden Pezeshkian, Menteri Luar Arashki, dan anda ada Speaker Parlimen Iran, Galibrov. Dan ada laporan yang belum disahkan bahawa mereka semua telah ditangkap, betul? Oleh IRGC. Jadi kita pun tak tahu siapa yang berkuasa sekarang. Dan di luar pula anda ada Reza Pahlavi yang saya rasa benar-benar menaikkan statusnya dan membuat lawatan ke merata tempat. Dia baru saja berada di Eropah minggu ini. Dia mengadakan 2 sidang media utama dengan lebih 150 wartawan di tempat yang berbeza. Dia mengkritik mereka dalam satu hantaran media sosial dengan mengatakan tiada seorang pun daripada mereka yang bertanya soalan tentang 40,000 orang awam Iran yang terbunuh dalam protes sebelum perang. Dia baru saja bertemu dengan ahli parlimen, dia nampaknya perlahan-lahan tetapi secara konsisten mengatakan perkara yang betul, kedudukannya semakin meningkat. Jadi anda ada pelbagai puak yang berbeza dan tiada siapa tahu siapa yang akan muncul. Dan dalam banyak cara, apa yang sedang berlaku sekarang ialah anda sedang melihat tercetusnya satu revolusi di dalam Iran
yang mempunyai beberapa persamaan. Jelas sekali keadaannya sangat berbeza, tetapi ada beberapa persamaan dengan revolusi 1978 di mana Anda mempunyai semua pihak ini yang kini berebut kuasa tanpa kehadiran seorang pemimpin, betul? Shah sedang kehilangan kuasa pada tahun 1978. Akhirnya, beliau terpaksa meninggalkan negara dan hidup dalam buangan. Di sini Anda ada Ali Khamenei, pemimpin tertinggi yang mengambil alih daripada Khomeini, Ayatollah Khomeini, yang muncul selepas revolusi itu. Khamenei kini tidak lagi berkuasa, dan Anda mempunyai pelbagai puak yang benar-benar berebut kuasa, dan tiada siapa yang pasti siapa yang akan muncul. Jadi apa yang Anda lihat di sini ialah Trump melalui rundingan ini sedang mendedahkan semua perpecahan, semua keretakan di dalam Iran. Dia membiarkan keadaan itu berlaku dengan sendirinya, tetapi dia tetap melakukannya. Selepas satu kempen ketenteraan besar yang sangat melemahkan Iran, memusnahkan industri petrokimia mereka dan juga mengenakan kepungan di Teluk Parsi, tiada apa yang keluar. Tiada apa yang masuk. Jadi dia sebenarnya sedang memusnahkan semua keupayaan mereka untuk mendapatkan sebarang bentuk pendapatan sama sekali. Jadi apa yang sedang berlaku sekarang ialah kita mula melihat walaupun IRGC dan ada laporan tentang perkara ini bahawa komander peringkat pertengahan mereka tidak menerima gaji. Dan jadi anda dapat lihat bahawa orang ramai mula berpaling tadah terhadap rejim itu. Jadi mungkin Trump tidak tergesa-gesa untuk melancarkan serangan ketenteraan kerana apa yang anda mahu lihat sebenarnya ialah rakyat Iran bangkit. Anda mahu melihat semua struktur dalaman ini runtuh dan kita sedang berada di tengah-tengah perkara itu. Adakah kita tahu ke mana arahnya? Tidak. Adakah presiden berhak untuk meneruskan serangan ketenteraan? Sudah tentu. Adakah Perdana Menteri Netanyahu sudah bersedia untuk bertindak jika Presiden memberi arahan? Sudah tentu. Dan saya pasti Perdana Menteri Netanyahu dan IDF mahu menyingkirkan sesiapa sahaja golongan keras yang menghalang kejatuhan sebenar dan perubahan rejim di Iran. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, berkata minggu ini bahawa Israel bersedia untuk menyambung semula pertempuran dengan Iran dan sedang menunggu lampu hijau daripada Amerika Syarikat untuk menyasarkan tapak tenaga Iran serta kepimpinan di sana, apa sahaja kepimpinan yang masih tinggal di Iran. Presiden Trump juga sangat sibuk di media sosial minggu ini di platform Truth Social miliknya. Pada dasarnya memberikan Anda ulasan demi ulasan sehingga pembatalan delegasi ke Pakistan. Beliau memulakan pada pertengahan minggu atau pada awal minggu dengan berkata, atas permintaan Pakistan dan kerana Iran telah menunjukkan beberapa perkembangan, saya telah bersetuju untuk meneruskan gencatan senjata melebihi hari Rabu. Beliau meneruskan pada hari Khamis dengan berkata, urusan kita dengan Iran berjalan dengan sangat baik. Segalanya bergerak ke arah yang betul. Mungkin ada berita baik dalam masa terdekat. Dan kemudian pada hari Jumaat, beliau sebenarnya membatalkan delegasi tersebut. Tetapi seperti yang kita lihat dalam video, beliau masih secara terbuka kekal optimis bahawa sesuatu akan berlaku. Sama ada mereka akan mengadakan pertemuan, tidak akan mengadakan pertemuan, atau mungkin mereka akan mengadakan pertemuan melalui telefon. Tetapi seperti yang anda katakan, semua ini mungkin Presiden berkata bahawa masa berpihak kepada rakyat Amerika, bukan kepada rakyat Iran. Dan beliau akan menggunakan strategi menunggu dan melihat. Ya, saya rasa apa yang Presiden katakan di sini ialah masa berpihak kepada pihak Amerika. Maksud saya ini nampaknya bertentangan dengan anggapan lazim, bukan? Kerana Trump, beliau berada dalam kitaran berita media tanpa henti. Beliau akan menghadapi pilihan raya pertengahan penggal. Beliau hanya ada 2,5 tahun lagi dalam jawatan. Seolah-olah beliau perlu menyelesaikan agendanya secepat mungkin. Orang Iran sedang berjuang untuk kelangsungan hidup. Dan semakin lama mereka boleh melengahkan masa, semakin besar peluang mereka untuk menang. Dan mereka juga berharap sudah tentu pada penghujung pentadbiran Trump akan ada pentadbiran yang lebih mesra, iaitu pentadbiran Demokrat. Siapa? Demokrat telah membuktikan bahawa mereka hanya cuba memberi ruang kepada Iran sedaya yang mampu. Pentadbiran Biden dan pentadbiran Obama memberikan kelonggaran yang sangat besar kepada Iran. Sudah tentu Kamala Harris, seorang lagi Demokrat, akan melakukan perkara yang sama. Atau mungkin seorang Republikan alternatif, pentadbiran Republikan Libertarian yang tidak mahu terlibat di Timur Tengah. Atau seseorang yang orang Iran fikir mereka boleh kendalikan dengan lebih baik berbanding Presiden Trump yang sedang menunjukkan bahawa beliau benar-benar komited untuk menyerang Iran dan memastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklear. Jadi mereka sedang bermain strategi jangka panjang. Tetapi apa yang Trump lakukan dengan sekatan ini, beliau benar-benar menekan apa sahaja yang masih tinggal dalam ekonomi Iran ini.
Dan Anda baru saja melihat bahawa Presiden Pezeshkian, beliau memberi amaran. Beliau tidak memberi amaran. Beliau meminta orang awam Iran untuk menggunakan kurang elektrik. Baiklah, jadi anda lihat bahawa mungkin keupayaan mereka untuk membekalkan bahan api ke loji elektrik juga semakin berkurangan. Semua sumber mereka semakin habis. Jadi kita akan lihat apa yang berlaku dalam minggu-minggu akan datang. Trump mengakui bahawa dengan kepungan, dengan penutupan ini, sekatan di Selat Hormuz, sebenarnya Iran yang sedang kehabisan masa. Jadi seperti yang awak katakan Alex, kita ada kepungan di Selat Hormuz. Pelabuhan-pelabuhan Iran ditutup. AS tidak membenarkan mana-mana kapal dari Iran atau yang ada kaitan dengan Iran untuk belayar. Trump juga di platform Truth Social miliknya pada hari Khamis lalu berkata beliau telah mengarahkan tentera laut Amerika Serikat untuk menembak dan memusnahkan mana-mana bot menurut katanya yang bergerak di kawasan itu. Khususnya, beliau memberi tumpuan kepada bot-bot yang mungkin sedang menanam periuk api di kawasan itu. Pada masa yang sama, terdapat bot penyapu periuk api di sana. Bot tentera laut AES yang menurut apa yang dikatakan oleh Presiden, mereka tidak teragak-agak untuk membersihkan selat itu sekarang. Beliau mengatakan bahawa mereka sepatutnya meningkatkan usaha mereka hingga 3 kali ganda dalam membersihkan periuk api di Selat Hormuz. Ya, terdapat banyak perkara berbeza yang sedang berlaku di sini dengan penutupan selat itu. Di satu pihak, anda ada latihan pembersihan periuk api ini. Dan anda lihat Presiden Amerika Syarikat mengatakan ia bukan hanya tentera laut AS sahaja. Beliau meminta negara-negara lain untuk turut serta dan menghantar kapal mereka bagi membersihkan periuk api di Selat Hormuz. Adakah mereka melakukannya? Malah Turki telah mencadangkan bahawa mereka mungkin akan turut serta dan membersihkan periuk api di Selat Hormuz. Ia mengatakan bahawa adalah kewajipan bagi negara-negara bebas untuk mempunyai kebebasan laluan di sini. Jadi anda ada isu di mana Trump mahu negara-negara lain turut serta dan menjadi sebahagian daripada operasi ini kerana akhirnya merekalah yang lebih memerlukan selat itu berbanding Amerika Syarikat. Anda juga ada isu lain iaitu sekatan barangan yang masuk ke Iran dan sebuah kapal Cina telah dirampas oleh Amerika Syarikat. Dan pada dasarnya, mereka mengatakan ada beberapa barangan yang mencurigakan yang cuba dibawa masuk oleh pihak Cina ke Iran. Sama ada itu bahan api, mungkin bahan api pepejal untuk peluru berpandu balistik. Kita tidak tahu apa sebenarnya. Tiada siapa yang benar-benar memberitahu. Jadi anda tahu, ia menghalang usaha untuk mempersenjatai semula. Ia menghalang bekalan daripada masuk ke Iran. Ini adalah isu antarabangsa berkaitan periuk api dan kemudian ada pula ekspor minyak yang sangat diperlukan oleh Iran. Dan Donald Trump mengatakan bahawa Iran kehilangan sekitar 4 hingga 500 juta dolar sehari daripada ekspor minyak mereka. Minyak. Tetapi ada satu perkara lagi. Apabila terdapat kemudahan minyak ini, apabila mereka tidak dapat mengosongkan tangki semasa mengepam minyak, apa yang berlaku ialah mereka, dan inilah yang saya baca. Saya bukan pakar dalam cara kemudahan petrokimia, kemudahan minyak ini berfungsi dengan tepat. Tetapi terdapat laporan yang pada dasarnya ia akan berhenti berfungsi dengan baik jika mereka tidak dapat menghasilkan minyak. Dan kemudian untuk memindahkannya ke dalam kapal. Jadi hakikat bahawa tiada apa-apa yang keluar, ia juga boleh memusnahkan keupayaan minyak Iran dalam jangka masa panjang. Alex, seperti yang anda katakan, dan Presiden Trump juga menyatakan perkara ini di Truth Social, Iran sedang runtuh dari segi keuangan. Mereka mahu Selat Hormuz dibuka dengan segera. Mereka sangat memerlukan wang, kehilangan 100 juta dolar sehari. Tentera dan polis mengadu mereka tidak dibayar, SOS. Itu adalah kata-kata Presiden. Betul, dan orang Iran anda tahu, mereka boleh mencetak wang, tetapi persoalannya, apa nilai wang itu? Rial didagangkan pada kira-kira 1,2 juta bagi 1 dolar sebelum perang. Jadi anda tahu, orang Iran boleh mencetak wang. Tetapi kuasa beli wang itu pada ketika ini, maksud saya nak kata ia lebih teruk daripada tidak bernilai. Saya tak tahu macam mana nak cakap lagi. Jadi walaupun mereka mencetak wang untuk membayar IRGC, mereka tak boleh buat apa-apa dengan wang itu lagi. Jadi anda akan lihat tak lama lagi kekurangan saya rasa barangan jenis lain di dalam Iran. Dan saya rasa persoalannya ialah kita hanya perlu perhatikan
untuk lihat bagaimana strategi ini berjalan. Adakah akan ada senjata alternatif yang masuk ke dalam Iran? Adakah orang Kurdi Iran akan melintasi sempadan dan mula membantu pembangkang Iran melawan IRGC? Adakah mereka akan menghantar senjata yang Presiden Trump secara samar-samar sebut sedang dihantar ke Iran, tetapi telah disimpan oleh pihak lain? Adakah pada suatu ketika nanti Presiden Amerika Syarikat akan berubah pendirian berkaitan dengan Reza Pahlavi? Sekarang beliau telah menyatakan sepanjang masa bahawa beliau fikir Reza Pahlavi bukan orangnya. Dia seorang yang baik, tetapi anda perlukan seseorang dari dalam Iran. Dan mungkin semua ini hanyalah operasi mengaburi untuk membuatkan dia kelihatan seperti anak Syah. Reza Pahlavi bukanlah boneka Amerika. Jadi jika Presiden Trump menyatakan, baiklah, kami tidak fikir Reza Pahlavi adalah orangnya, tetapi rakyat Iran yang menuntutnya. Atau ia datang dari dalam atau dari luar, dari sumber lain. Maka mungkin pada satu ketika Trump akan berubah pendirian, lalu berkata, baiklah, ya, nampaknya jelas bahwa Reza Pahlavi adalah orangnya. Jadi dia sedang melakukan kerjanya di luar. Trump melakukan kerjanya dengan sekatan ekonomi. Sekatan ekonomi selepas serangan ketenteraan, yang telah menyingkirkan sebahagian besar kepimpinan tertinggi, perpecahan yang didedahkan di sini dalam rundingan. Jangan lupa bahawa beberapa minggu lalu, Ketua Mossad David Barney mengatakan bahawa usaha untuk memecahkan rejim akan mengambil masa dan ia berlaku selepas operasi ketenteraan dihentikan. Jadi kita mula melihat perkara itu mula berlaku. Saya rasa semua pengkritik yang mengatakan bahawa Iran mengatasi Amerika Syarikat, mengatasi Presiden Trump. Saya rasa Presiden Trump mengatakan dengan betul apabila beliau berkata bahawa Amerika Syarikat memegang semua kelebihan pada ketika ini. Iran sebenarnya sudah tidak mempunyai banyak kelebihan lagi. Dan sekarang kita hanya perlu memerhati untuk melihat bagaimana perkara ini akan berakhir. Ya, betul. Kita perlu lihat ke mana arah perkara ini. Ia masih belum berakhir. Pada masa yang sama, kita sedang berhadapan dengan proksi Iran di utara. Hizbullah sudah tentu di Lubnan. Di satu pihak, minggu ini, delegasi Israel berada di Amerika Syarikat bersama Marco Rubio mengadakan perbincangan secara langsung dengan pihak Lubnan ke arah satu bentuk gencatan senjata, penormalan atau seumpamanya. Malah, gencatan senjata selama 3 minggu telah diumumkan di sana oleh Presiden Trump minggu ini. Dan pada masa yang sama, Hizbullah pula. Dan Hizbullah terus melanggar apa-apa jenis gencatan senjata yang Israel ada dengan Lubnan. Saya sendiri tak dapat nak beritahu berapa banyak projektil yang Hizbullah telah lancarkan sepanjang hujung minggu. Malam tadi, malam Sabtu, Perdana Menteri Netanyahu berkata beliau telah mengarahkan IDF untuk menyerang sasaran Hizbullah di Lubnan dengan kekuatan. Pejabat beliau mengeluarkan kenyataan ringkas pada malam Sabtu itu. Jadi Israel sudah tentu menyerang sasaran pengganas Hizbullah di Lubnan walaupun semasa gencatan senjata, yang mana kami dibenarkan untuk lakukan. Kemudian Hizbullah berulang kali melanggar gencatan senjata, menembak mortar dan roket ke arah komuniti di sempadan utara Israel. Sebenarnya, bukanlah satu gencatan senjata yang sebenar, walaupun di atas kertas ada lanjutan. Lanjutan selama 3 minggu, tetapi keadaan sangat tegang di utara Israel sekarang. Baiklah, jadi kira-kira seminggu yang lalu, ketika kita berbual, saya fikir gencatan senjata di Lubnan akan bertahan berdasarkan rundingan jangka panjang ini. Dan gencatan senjata dengan Iran akan gagal kerana ketidakmampuan Iran untuk mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat. Dan di sini kita lihat apa yang berlaku sebenarnya adalah sebaliknya di dalam Iran. Presiden mahu membiarkan sekatan ekonomi berjalan dengan sendirinya, tidak tergesa-gesa untuk menyambung semula permusuhan ketenteraan. Tetapi di sini, ketika rundingan antara Israel dan Lubnan berjalan dan kelihatan menjanjikan, apa yang Anda lihat ialah Hizbullah tidak mahu perkara itu berlaku. Jadi mereka cuba menggagalkan rundingan dengan menembak ke arah Israel. Pada dasarnya, menunjukkan bahwa mereka adalah kuasa yang lebih kuat. Dan mereka adalah satu kuasa yang perlu diberi perhatian. Lubnan, kerajaan. Anda sedang berunding dengan sebuah kerajaan yang mereka bukan pihak yang Anda sedang berperang dengannya. Israel sedang berperang dengan Hizbullah. Ia sedang berunding dengan kerajaan Lubnan. Kerajaan Lubnan tidak mempunyai dan tidak pernah membuktikan keupayaan untuk menumpaskan Hizbullah. Hizbullah sedang ditekan di satu pihak kerana penyokong mereka Iran
Tidak lagi memberikan mereka senjata atau dana, betul? Disitulah sekatan ekonomi terhadap Iran memainkan peranan. Hizbullah tidak mempunyai wang. Mereka tidak lagi menerima senjata. Di sempadan Syria, dahulu terdapat Bashar Assad, bekas presiden Syria, yang juga merupakan salah seorang penyokong Hizbullah. Dia bergantung kepada Hizbullah untuk perlindungan. Jadi dia membenarkan Syria digunakan sebagai jambatan darat untuk mempersenjatai semula dan membekalkan Hizbullah. Kamu lihat Al-Shara di Syria, bukan kawan. Al-Shar bukan kawan Israel, tapi dia adalah musuh Hizbullah. Betul? Kelemahan Hizbullah yang membolehkan Al-Shara masuk. Dan kita sebenarnya telah melihat laporan bahawa Al-Shara dan tenteranya telah menggagalkan beberapa cubaan penyeludupan ke Lubnan, telah merampas senjata, menemui terowong antara Syria dan Lebanon. Jadi sekarang musuh kepada musuh saya adalah, saya tak pasti sama ada anda mahu kata kawan saya, tapi berguna dalam melemahkan Hizbullah. Dan di pihak satu lagi, Hizbullah sedang ditekan oleh usaha diplomasi antara Lubnan dan Israel. Fakta bahawa kerajaan Lubnan ini dan ketua-ketua kerajaan, Presiden Joseph Aoun, dia seorang Kristian, mereka sedang cuba untuk mengukuhkan semula kawalan mereka di negara ini ke atas Hizbullah. Sekarang mereka tidak berkata perkara yang baik tentang Israel semasa rundingan ini, walaupun duta mereka sedang duduk berhadapan dengan duta Israel, Yechiel Leiter. Mari kita beralih seketika jika boleh. Mari kita lihat video di sini mengenai delegasi-delegasi di Washington minggu lalu. Kami telah mengadakan pertemuan yang hebat dengan pegawai-pegawai tinggi dari Lubnan dan pegawai-pegawai tinggi dari Israel. Dan kami berpendapat bahawa Presiden Lubnan dan Perdana Menteri Israel akan datang ke sini dalam beberapa minggu akan datang. Mereka telah bersetuju untuk tambahan 3 minggu lagi. Saya rasa tiada tembakan. Gencatan senjata, tiada lagi tembakan. Mari kita lihat. Kami berharap itu akan berlaku. Itu tidak akan berlaku dalam tempoh itu, tetapi mereka perlu memikirkan tentang Hizbullah. Ia memberi masa kepada semua orang untuk terus berusaha ke arah keamanan yang kekal. Antara dua negara yang mahu berdamai, kedua-duanya menjadi mangsa kepada organisasi pengganas yang sama. Sebuah organisasi pengganas yang sudah pasti telah menjadikan Israel mangsa dan turut menjadikan rakyat Lubnan mangsa. Rakyat Lubnan berhak untuk hidup dalam sebuah negara yang aman dan makmur. Ia adalah satu pertemuan yang sangat positif di sana. Tetapi Alex, seperti yang Anda katakan, pihak Lubnan masih tidak berkata perkara baik tentang Israel, walaupun mereka berada dalam bilik yang sama di Washington. Mereka takut nyawa mereka terancam, betul? Jika mereka kata, Anda tahu Israel adalah kawan kita, mereka takut mereka akan dibunuh. Mereka tiada pilihan sekarang selain berada di meja rundingan. Kemungkinan besar karena Presiden Amerika Syarikat menawarkan insentif. Dari segi berbilion dolar dalam pembiayaan, sama seperti Presiden Amerika Syarikat memberi berbilion dolar dalam pelepasan sekatan kepada Al-Shara di Syria. Kerajaan Lubnan berharap jika mereka mendapat pakej keuangan yang sangat baik daripada Amerika Syarikat, itu akan menjadi kekuatan mereka. Ada pengaruh ekonomi, ada pengaruh ketenteraan. Tentera Lubnan, mereka tidak mempunyai pengaruh ketenteraan. Mereka berharap kerajaan Lubnan boleh mendapatkan pengaruh ekonomi untuk pembinaan semula. Dan mereka sedang dipaksa untuk berunding dengan negara Israel. Israel juga sebenarnya sedang dipaksa, saya boleh katakan, untuk memasuki rundingan ini. Sekarang sudah tentu Israel nampak manfaat jangka panjang ini, betul? Jika Hizbullah benar-benar boleh ditekan, jika Israel mengekalkan hak untuk menembak ke arah Hizbullah, walaupun semasa gencatan senjata, yang bermaksud Anda sebenarnya sedang mentakrifkan semula apa maksud gencatan senjata itu. Sudah tentu, Hizbullah sebenarnya bukan pihak dalam perjanjian itu. Jadi apabila Anda kata gencatan senjata antara Lubnan dan Israel Hizbullah, mereka tidak mengiktiraf gencatan senjata itu. Tetapi Israel mengekalkan hak untuk beroperasi. Hakikat bahawa Hizbullah telah dilemahkan begitu banyak adalah satu-satunya perkara yang sebenarnya membolehkan kerajaan Lubnan menyertai rundingan ini dengan Israel. Hakikat bahawa adanya Mike Huckabee yang merupakan duta Amerika ke Israel yang telah terbang ke Washington, kami tidak tahu dengan tepat untuk apa. Kita lihat sekarang bahawa beliau akan menjadi sebahagian daripada rundingan ini. Itu mungkin satu tugasan yang bertujuan untuk meyakinkan Perdana Menteri Netanyahu dan yang lain tentang nilai meneruskan rundingan ini, kerana jelas Anda ada Yechiel Leiter mewakili Israel di sini.
Dia sangat rapat dengan Ron Dermer. Dia mempunyai akses terus kepada Perdana Menteri dalam rundingan ini. Tetapi anda mahu kami, saya rasa Amerika mahu ada satu lagi pihak yang memerhati dan mendengar. Satu pihak dalam rundingan itu yang mendapat perhatian dan penghormatan daripada Netanyahu. Jadi itulah sebabnya duta-duta Amerika kedua-dua ke Lebanon dan Israel kini menjadi sebahagian daripada rundingan ini. Rundingan ini akan diteruskan walaupun jika terdapat kesinambungan pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Dan nampaknya Hizbullah perlu dilemahkan lagi sedikit. Ya, betul. Lebanon sepatutnya melakukan perkara ini sejak tahun 2006 lagi pada akhir Perang Lebanon kedua. Itu tidak berlaku. Kita perlu lihat ke mana arah perkara ini. Israel sudah tentu mempunyai perjanjian damai dengan jiran kita Jordan, Mesir dan mungkin suatu hari nanti Lebanon, tetapi Hizbullah masih menjadi faktor tidak menentu di sana. Ya, itu masih belum dapat dipastikan. Sementara itu, Joseph Aoun berkata beliau tidak mahu bertemu dengan Perdana Menteri. Terdapat laporan kira-kira seminggu lalu bahawa kedua-dua pemimpin itu mungkin akan terbang ke Washington dalam masa terdekat. Nampaknya laporan-laporan itu agak terlalu awal kan? Maksudnya rundingan ini perlu berjalan sedikit lebih jauh dalam prosesnya. Akan menarik untuk melihat sama ada Aoun benar-benar akan menghadiri mesyuarat bersama Netanyahu untuk menyaksikan jenis jabat tangan seperti itu di halaman Rumah Putih. Sudah pasti ia akan menjadi... Saya rasa ia akan menjadi satu terobosan untuk Timur Tengah dan satu lagi langkah kemajuan dalam hubungan antara Israel dan negara-negara lain ini yang sebelum ini berkonflik dengan Israel. Marco Rubio mengatakan dengan tepat bahwa Israel dan Lebanon, mereka mempunyai musuh yang sama. Musuhnya ialah Hezbollah. Jika Hezbollah dikeluarkan daripada persamaan itu, sebenarnya tiada sebab mengapa Lebanon dan Israel tidak boleh menjalinkan hubungan yang normal. Sekarang ada juga persoalan tentang apa yang akan berlaku di kawasan selatan Sungai Latani yang telah dibersihkan oleh Israel. Sementara itu Israel memberitahu rakyat Lebanon jangan kembali, jangan dekati Sungai Latani, jangan kembali. Terdapat beberapa laporan mengenai mereka yang cuba untuk kembali ke sana. Anda tahu, Israel pula mengekalkan zon penampan ini dan apa yang akan berlaku kepadanya. Terdapat perbincangan bahawa mungkin kawasan ini boleh dijadikan sebagai zon ekonomi, betul, yang akan dilindungi oleh Israel secara ketenteraan, tetapi orang awam dan Hezbollah tidak lagi akan dapat bergerak ke selatan Sungai Latani. Alex, saya ingin tukar topik di sini jika boleh. Anda tahu kita sedang berada dalam musim pilihan raya. Mengikut undang-undang, Israel mesti mengadakan pilihan raya parlimen, pilihan raya untuk Knesset selewat-lewatnya pada bulan Oktober. Sekarang kita berada di penghujung April, jadi kita perlu lihat bagaimana ia akan berjalan. Ia boleh berlaku dalam tempoh 90 hari akan datang. Anda tahu, dalam tempoh 90 hari atau mungkin sehingga Oktober. Kita perlu lihat apa yang Perdana Menteri Netanyahu mahu lakukan. Beliau boleh mengumumkan pilihan raya dan kemudian kita boleh mengadakannya dalam masa 90 hari. Tetapi laporan pada hujung minggu menyatakan bahawa ahli-ahli Likud yang tidak berpuas hati, saya akan panggil mereka begitu, mungkin sedang membentuk sejenis parti serpihan. Saya tidak pasti sama ada anda mahu memanggilnya parti sayap kanan, parti tengah kanan atau apa-apa sahaja. Ada beberapa tokoh di sana yang telah berada dalam Likud selama bertahun-tahun, termasuklah ahli parlimen Yuli Edelstein. Anda ada Sharon Haskell dari Parti Harapan Baharu, Gideon Saar dan yang lain-lain mungkin tidak berpuas hati dengan Perdana Menteri Netanyahu tetapi masih mahu kekal, saya rasa, di sebelah kanan spektrum politik. Apa yang kita tahu tentang potensi baharu ini? Seperti yang mereka panggil di sini, Likud B atau pasukan B Likud. Apa yang kita tahu tentang parti baharu yang berpotensi ini? Pertama sekali, ia memang pasukan B. Ia bukan pasukan A. Okay? Mereka ini bukan bintang utama Likud. Pada satu ketika, sebahagian daripada mereka pernah dianggap sebagai bintang yang sedang meningkat naik dalam Likud. Tetapi kita pernah lihat perkara ini berlaku sebelum ini. Kita pernah lihat Gideon Saar berpecah dan menubuhkan Parti Harapan Baharu. Kita pernah lihat Karon berpecah dari Likud dan menubuhkan Parti Baharu. Dan parti-parti ini mereka boleh masuk ke Knesset kerana cara pemilihan primer Likud berfungsi ialah satu-satunya cara untuk anda naik dalam senarai adalah jika orang mengundi anda dalam pemilihan primer. Jadi anda tahu ramai ahli Knesset dalam Likud ini mereka ada kumpulan penyokong kecil mereka sendiri. Dan mereka boleh bawa sebahagian daripada penyokong itu bersama mereka ke dalam Parti Baharu. Anda tahu, kita pernah lihat perkara ini berlaku sebelum ini. Dan apa yang berlaku dalam semua kes ini ialah parti itu
Mereka masuk ke Knesset, anda tahu, mereka buat kecoh besar-besaran. Dan pilihan raya selepas itu, mereka tersingkir dari Knesset. Dan mereka kembali semula, anda tahu, dengan rasa malu, merangkak masuk semula ke dalam Likud seperti Guidon Sar yang kini menjadi Menteri Luar kerana dia kembali ke parti itu. Tetapi ya, ini adalah musim pilihan raya. Saya rasa pada ketika ini kita tidak akan ada pilihan raya awal. Kemungkinan besar kita akan adakan pilihan raya pada tarikh paling lewat. Ia adalah pada 27 Oktober. Orang ramai pernah berkata bahawa kerajaan ini adalah yang paling tidak stabil, paling berpecah belah dan akan runtuh. Ini adalah satu-satunya kerajaan dalam beberapa kerajaan terakhir yang dibentuk dan berjaya bertahan sepenuh penggal lebih daripada 4 tahun. Yang saya rasa merupakan satu pencapaian politik utama bagi Perdana Menteri Netanyahu dan kestabilan yang Israel perlukan semasa ia berperang yang kini sudah lebih 2,5 tahun. Tetapi, anda akan mendengar banyak gejolak politik. Anda akan melihat perbezaan formasi-formasi sama ada daripada ahli-ahli Likud yang tidak berpuas hati kerana melihat kerusi mereka dalam senarai Likud semakin berkurangan seperti kedudukan mereka dalam senarai Likud yang semakin merosot. Jadi anda tahu, mereka mahu lihat sama ada mereka boleh membentuk sesuatu yang lain. Anda akan dengar lebih banyak perbincangan tentang Naftali Bennett atau Gadi Eisenkot yang muncul. Dan anda juga sedang melihat pelbagai jenis tinjauan pendapat sekarang. Jadi minggu lepas ada satu tinjauan dari saluran 12 yang menunjukkan bahawa pihak pembangkang mendapat 70 kerusi. Tetapi kemudian anda lihat satu tinjauan dari saluran 14 yang dilakukan oleh Shlomo Filber. Dan saya ingin mencadangkan bahawa Shlomo Filber ialah pakar tinjauan pendapat di Israel yang mempunyai rekod paling baik sepanjang banyak pilihan raya dalam memahami peta politik. Kerana cara beliau mengemukakan soalan. Tinjauan beliau seringkali paling hampir dengan keputusan pilihan raya sebenar. Dan beliau menunjukkan dalam tinjauan terakhirnya yang dikeluarkan oleh saluran 14, iaitu tinjauan 14, bahawa parti-parti gabungan akan mendapat 66 kerusi yang bermakna satu lagi gabungan yang sangat kukuh dan mantap dalam kerajaan akan datang. Jadi anda akan melihat banyak tinjauan, anda akan melihat banyak manuver politik. Saya rasa anda juga akan melihat pembentukan parti-parti baru yang belum pun menjadi sebahagian daripada Knesset ini, yang mungkin termasuk orang seperti Ofer Winter yang berasal dari sayap kanan IDF yang ingin menubuhkan parti politik, Amir Afifi dari Beit Honistim yang mungkin cuba menubuhkan parti politik. Jadi kita masih belum tahu dengan tepat siapa yang akan bertanding, tetapi kita tahu kita sedang berada dalam musim pilihan raya. Saya bimbang bahawa wacana politik di sini di Israel dalam beberapa bulan akan datang akan menjadi sangat teruk. Anda telah melalui semua kesakitan daripada 5 kitaran pilihan raya sebelum kerajaan ini. Kesakitan daripada pembaharuan kehakiman dan kemudian kepedihan tragedi 7 Oktober. Hakikat bahawa anda masih belum mempunyai suruhanjaya siasatan pun. Dan ada satu kes sedang didengar di Mahkamah Agung sekarang tentang sama ada mahkamah boleh memaksa kerajaan untuk menubuhkan suruhanjaya siasatan. Kerajaan berkata, ya, suruhanjaya siasatan memang perlu tetapi ia hanya patut dilakukan selepas perang. Perang pula terus berlarutan. Namun begitu, Perdana Menteri Netanyahu masih mendapat sokongan dalam tinjauan pendapat. Mengatasi semua pesaing berpotensi beliau, termasuk Eisenkot, termasuk Ben. Dalam semua tinjauan, 14-12. Terutama dalam soal kesesuaian untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi walaupun akan ada perubahan di peringkat parti, dan ini adalah sistem parlimen di mana rakyat tidak mengundi secara langsung untuk seorang Perdana Menteri, mereka mengundi untuk parti-parti politik. Jadi anda mungkin akan melihat parti-parti berubah. Anda mungkin akan melihat pelbagai cubaan gabungan yang berbeza untuk menghalang Perdana Menteri Netanyahu daripada membentuk kerajaan. Seperti yang kita lihat dalam pilihan raya sebelum ini, di mana Naftali Bennett menjadi Perdana Menteri dengan hanya 5% undi popular, kerana Parlimen pada dasarnya membentuk gabungan penyekat. Ia adalah satu rampasan kuasa Parlimen untuk menghalang Netanyahu daripada menjadi Perdana Menteri. Sementara itu, sekali lagi, Perdana Menteri Netanyahu mendapat undian sebagai yang paling sesuai dalam kalangan rakyat Israel untuk menjadi Perdana Menteri pada masa ini. Alex, pada hari Jumaat lepas, Perdana Menteri Netanyahu mendedahkan bahawa beliau telah menjalani rawatan untuk kanser prostat pada peringkat sangat awal. Beliau berkata beliau telah pulih sepenuhnya. Beliau menangguhkan pengumuman itu kerana perang dengan Iran dalam situasi tersebut. Sudah tentu, kita hanya mendoakan kesihatan kepada Perdana Menteri.
Bercakap tentang perkara ini dari perspektif politik, bagaimana anda fikir para pengundi dan saya sendiri tidak suka melakukannya kerana kesihatan adalah yang utama. Tetapi bagaimana anda fikir para pengundi akan bertindak balas apabila mengetahui berita bahawa Perdana Menteri menghidap kanser? Nampaknya beliau telah pulih sepenuhnya, tetapi adakah itu memberi kesan kepada pengundi? Dan apa pendapat anda tentang situasi ini berkaitan dengan kesihatan Perdana Menteri? Kita tahu bahawa Perdana Menteri telah menjalani pembedahan besar. Beliau telah masuk untuk membuang prostatnya atau membuang tumor dari prostat pada masa itu. Saya berpendapat bahawa ini mungkin kanser, walaupun ia tidak diumumkan kerana jika ia hanya membesar, anda sedang berperang. Anda tidak akan menjalani pembedahan. Tetapi Perdana Menteri Netanyahu telah menjalani prosedur ini. Ia telah dilaporkan. Sekarang buat pertama kali dilaporkan bahawa beliau sedang menjalani rawatan radiasi. Dan rawatan radiasi ini adalah susulan kepada pembedahan tersebut. Yang bermaksud sama ada apa yang telah dibuang sebelum ini adalah kanser. Dan kanser mungkin telah kembali atau ia adalah pra-kanser tetapi kini terdapat petunjuk kanser. Dan Netanyahu telah menjalani terapi radiasi. Sekarang ada orang yang melaporkan bahawa Perdana Menteri kelihatan tidak sihat sejak kebelakangan ini. Sekarang, sejak beberapa minggu kebelakangan ini, beliau kelihatan lebih baik. Tetapi beberapa bulan lalu, orang mengatakan Perdana Menteri kelihatan sangat letih. Dan sekarang didedahkan bahawa mungkin sebahagian daripada sebabnya, selain daripada semua perkara lain yang sedang dihadapi oleh Perdana Menteri, termasuk berperang di 7 medan, beliau sedang menjalani rawatan radiasi. Jadi anda ada Perdana Menteri ini yang sedang menguruskan perang, menguruskan gabungan yang boleh menggugurkan beliau daripada jawatan pada bila-bila masa. Anda juga ada pembangkang dalam media. Anda ada mahkamah yang menghalang tindakan kerajaan. Anda ada pendakwaan yang sedang mendakwanya di mahkamah di mana beliau perlu hadir untuk memberi keterangan. Dan pada masa yang sama, beliau sedang menjalani rawatan radiasi. Sukar untuk membayangkan kemampuan mana-mana individu untuk melalui begitu banyak perkara dan menangani pelbagai cabaran pada masa yang sama serta melakukannya pada tahap tertinggi di mana pertaruhannya sangat besar. Jadi pertama sekali kita berharap Perdana Menteri berada dalam keadaan sehat sekarang. Dan memang begitu. Kedua-duanya beliau telah pulih daripada apa sahaja yang berlaku dalam prostatnya dan juga pulih daripada kesan buruk terapi radiasi. Yang anda tahu, saya rasa kita membuatkan Perdana Menteri kelihatan jauh lebih lemah daripada yang anda harapkan. Saya harap Perdana Menteri kini cukup kuat untuk menjalankan tugasnya. Jadi, anda perlu mempunyai seorang Perdana Menteri yang sehat. Anda perlu mempunyai seorang Perdana Menteri yang benar-benar mampu menumpukan perhatian kepada tugas-tugas yang ada. Itulah sebabnya Presiden Amerika Syarikat terus mendesak Presiden Herzog untuk memberikan pengampunan, supaya Perdana Menteri tidak perlu lagi berurusan dengan perbicaraan ini. Dari segi bagaimana ini mempengaruhi perasaan pengundi, sekali lagi tinjauan terbaru menunjukkan bahawa Netanyahu adalah yang paling sesuai. Saya rasa apa yang episod ini dedahkan dan sebahagian daripada apa yang kita bincangkan sebelum ini berkaitan dengan kemungkinan parti pecahan dalam Likud adalah pelan penggantian, betul? Anda tahu, Perdana Menteri bukanlah muda. Dia semakin berumur. Dia telah dipasang alat pacu jantung semasa penggal ini. Dia juga telah menjalani pembedahan membuang prostat semasa penggal ini. Jadi walaupun dia kata dia sihat sepenuhnya, jelas bahawa dia sudah berumur dan tidak lagi sekuat dulu. Dan terdapat persoalan besar tentang siapa yang akan menggantikan Perdana Menteri Netanyahu, sama ada dari dalam parti Likudnya sendiri atau dari luar parti Likud. Saya rasa tiada sesiapa sekurang-kurangnya di pihak kanan yang dikenal pasti sebagai calon yang dipercayai oleh orang ramai sebagai layak menjadi Perdana Menteri selain Perdana Menteri Netanyahu. Dan sekali lagi, kita akan lihat apa yang berlaku menjelang pilihan raya itu, yang kemungkinan besar akan diadakan pada bulan Oktober jika tidak lebih awal. Dan Alex, saya ingin mengakhiri rancangan hari ini dengan bercakap tentang pihak berkuasa Palestin. Pihak berkuasa Palestin telah mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran buat kali pertama dalam 2 dekad, iaitu di Judea dan Samaria di Gaza. Sejauh mana pentingnya pilihan raya ini? Juga, mari kita ingat bahawa Mahmud Abbas dipilih sebagai Presiden pihak berkuasa Palestin pada awal tahun 2000-an. Saya rasa beliau kini sudah memasuki tahun ke-20 lebih kurang daripada tempoh 4 tahun yang sepatutnya.
Apakah maksud pilihan raya Majlis Perbandaran pihak berkuasa Palestin dan bagaimana ia memberi kesan kepada kepimpinan pihak berkuasa Palestin pada masa hadapan? Sebenarnya, sukar untuk mengetahui dengan tepat apa yang akan terjejas dari segi politik yang lebih besar, baik dalam pihak berkuasa Palestin sendiri maupun dalam hubungan antara pihak berkuasa Palestin dan Israel. Daripada apa yang saya lihat dalam keputusan awal, ramai calon muda telah memenangi jawatan dalam pilihan raya tersebut. Jadi anda dapat lihat di beberapa majlis perbandaran terdapat perubahan daripada struktur suku tradisional. Dan anda dapat lihat dorongan ke arah kepimpinan muda yang secara umumnya kelihatan tidak berpuas hati, sekurang-kurangnya dengan aspek rasuah dalam pemerintahan pihak berkuasa Palestin. Jadi pihak berkuasa Palestin, pada dasarnya anda ada dua isu dari sudut pandangan Israel. Pertama, anda ada hasutan kepada keganasan yang berterusan. Anda ada dasar bayar untuk membunuh, di mana sehingga 7% daripada bajet pihak berkuasa Palestin dilaporkan digunakan untuk tabung syuhada, tabung banduan, pada dasarnya membayar gaji, allowance kepada pengganas di penjara, membayar allowance kepada keluarga mereka yang ahli keluarganya terbunuh semasa melakukan pembunuhan tahap pertama. Kemudian di satu lagi pihak anda ada aspek rasuah di mana anda bercakap tentang berbilion-bilion dolar yang disalurkan sebagai bantuan kepada pihak berkuasa Palestin. Maksud saya ini adalah salah satu skim penipuan paling teruk dalam sejarah geopolitik moden, di mana Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, USAID dan lain-lain hanya menyalurkan berbilion dolar dan Mahmud Abbas serta kroni-kroninya menjadi bilioner. Betul? Mahmud Abbas terbang ke sana-sini dengan jet pribadi. Dia seorang bilioner. Anak-anak lelakinya juga bilioner. Yasser Arafat juga seorang bilioner. Bagaimana pejuang kebebasan ini boleh jadi bilioner, betul? Kerana sebenarnya mereka menjalankan skandal rasuah yang dahsyat, di mana wang masuk dan mereka mengambil rasuah daripada setiap kontrak. Mahmud Abbas, saya cuma nak terangkan secara konsep bagaimana ini berfungsi, okey? Ini contoh yang pernah dilaporkan, tetapi yang penting di sini ialah kerangka konsepnya. Mahmud Abbas pergi kepada komuniti antarabangsa, berkata kita perlu ada pendingin hawa di sekolah-sekolah kita. Tiada pendingin hawa untuk kanak-kanak di sekolah-sekolah. Boleh tak kita dapatkan duit? Jadi tiba-tiba $300 juta masuk untuk pendingin hawa di sekolah-sekolah. Dan Mahmud Abbas buat kontrak dengan sepupunya untuk membekalkan pendingin hawa ke semua sekolah. Dan Mahmud Abbas ambil rasuah. Sudah tentu. Beginilah cara pihak berkuasa Palestin berfungsi. Jadi apa yang anda lihat di sini ialah dalam pilihan raya Majlis Perbandaran ini terdapat sedikit tindak balas terhadap perkara itu. Ini kali pertama anda mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran seperti ini dan itu pun hanya kerana Amerika Syarikat menuntut supaya diadakan pilihan raya baharu. Apakah yang akan berubah dari segi hasutan kepada keganasan dan pandangan rakyat Palestin terhadap Israel? Ia masih belum dapat dipastikan. Memang ada puak-puak tertentu. Terdapat beberapa puak yang mengakui bahawa Israel adalah kuat, bahawa keganasan tidak membawa apa-apa manfaat kepada rakyat Palestin. Sebenarnya, ia hanya menjadikan keadaan ekonomi mereka lebih sukar, sedangkan keadaan ekonomi mereka boleh bertambah baik jika hubungan dengan Israel menjadi agak normal. Adakah itu bermakna mereka akan menghentikan hasutan kepada keganasan? Anda tahu, semua itu masih belum pasti. Bolehkah berlaku perubahan besar? Baiklah, Perdana Menteri Netanyahu pada dasarnya telah berkata bahawa anda boleh menyelesaikan konflik Israel-Palestin dari luar ke dalam. Disitulah rundingan dengan Lubnan memainkan peranan. Disitulah perjanjian Abraham memainkan peranan. Disitulah usaha melemahkan paksi keganasan Iran memainkan peranan. Jika anda melihat paksi Iran ini runtuh, Hamas adalah sebahagian daripada paksi Iran itu. Anda dapat lihat, Hamas kini ditekan. Nampaknya Hamas tidak memainkan peranan besar dalam pilihan raya Majlis Perbandaran seperti yang dilaporkan. Yang menarik kerana sebelum 7 Oktober, apa yang akan berlaku jika anda mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran di mana Hamas mungkin mengambil alih dalam pilihan raya itu? Nampaknya mereka tidak terlibat. Sekali lagi, saya bukanlah pakar sepenuhnya mengenai semua dinamika dalaman Palestin di sini. Tetapi, nampaknya ini adalah satu penolakan terhadap Hamas yang sedang ditekan dan juga penolakan terhadap Mahmud Abbas serta pengukuhan kuasanya.
Dan mari kita lihat sama ada terdapat tindak balas yang lebih baru di sini terhadap perang ini dan satu pergerakan ke arah penormalan. Jangan lupa, ia baru beberapa bulan yang lalu. Terdapat laporan mengenai beberapa puak ini seperti di Hebron, di mana kita minggu ini sahaja telah mengadakan pilihan raya Majelis Perbandaran, di mana beberapa puak berkata, kami mahu berpisah daripada pihak berkuasa Palestin dan kami bersedia untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Jadi mari kita lihat sama ada pilihan raya ini menunjukkan generasi baru yang sama sahaja seperti sebelumnya atau adakah terdapat semacam pragmatisme yang mengakui kedaulatan Israel adalah tertinggi dan penormalan dengan Israel yang berdaulat boleh membawa manfaat ekonomi kepada rakyat Israel serta rakyat Palestin yang tinggal di wilayah tersebut. Kita akan lihat apa yang akan berlaku seterusnya, Alex, tetapi itu sahaja masa yang kita ada untuk minggu ini dalam rancangan Jerusalem Init. Josh Haston di sini, wartawan untuk JNS News bersama Alex Freeman, Ketua Pegawai Eksekutif JNS. Kami berada di hub media JNS di Baitul Maqdis, Israel, ibu negara Israel dan rakyat Yahudi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang berada di belakang tabir di sini, di belakang pentas yang telah banyak berjasa di JNS. Dan jangan lupa untuk melanggan, berikan kami super thanks, dan tonton semua program hebat yang disediakan oleh JNS TV. Dan sudah tentu, layari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Kita jumpa lagi minggu depan di sini, di Jerusalem In.